10 gitar hero underrated era rock kapak. Era rock kapak yakni 1984 ke 1992 sememangnya adalah era di mana skill alat muzik merupakan keutamaan penting bagi sesebuah kumpulan muzik rock dan heavy metal. Ia adalah era di mana vokalis berlumba-lumba suara siapa yang paling tinggi dan bertenaga. Basis berlumba-lumba petikkan siapa paling berbunga-bunga. Drama berlumba-lumba pukulan paling padat bervariasi. Manakala bagi gitaris pula, masing-masing berlumba-lumba skill gitar paling kompleks, bergulung-gulung dan menangkap jiwa. Kesemua ahli muzik di zaman itu masing-masing mempamerkan kehebatan masing-masing dan memberikan sepenuhnya. Tak dilupakan susunan muzik yang progresif, rumit dan sukar menjadi matlamat setiap kumpulan untuk diingati sebagai kumpulan yang paling disegani. Namun, di zaman di mana persaingannya amat sengit, banyak kumpulan-kumpulan berbakat dan hebat tidak berapa dikenali atau kata lainnya mungkin tenggelam dari pengetahuan ramai. Jadi inisiatif gua kali ini akan menyenaraikan 10 gitaris underrated yang dianggap gitar hero di zaman kegemilangan rock dahulu. Sila ambil perhatian, ini adalah senarai gitar hero underrated. Dalam erti kata lain, gitaris dari kumpulan-kumpulan yang kurang diketahui ramai, bukan gitaris dari kumpulan kategori popular. Anjang Terrarosa diberi julukan Rising Force Kelang oleh para rockers gitar Kelang dan Shah Alam. Kerja gitar Anjang yang banyak dipengaruhi oleh Yngwie Malmsteen sering memukau peminat-peminat muzik rock dan heavy metal di zamannya. Bukti rakaman lagu dengan konsep sebegini yang dibawa oleh Anjang dapat didengari dengan jelas di dalam album pertama Terrarosa berjudul Epigoni pada 1992. Omar Akira. Nama Omar Akira mungkin sering kedengaran hari ini. Mana tidaknya, Omar hari ini agak aktif menjadi sessionis gitar dan backup artis. Namun gitar hero yang seorang ini sebenarnya bukanlah muka baru di dalam industri muzik negara. Memulakan kerjaya seni beliau semenjak sekolah, Omar Akira pernah menyertai banyak kumpulan di Segamat hingga beliau membuat keputusan untuk mencuba nasib pula di Seremban. Di sana, Omar Akira menyertai kumpulan Dia, sebuah kumpulan rock yang merupakan artis naungan Nawak Production. Membawa skill shredding ala-ala Vito Bratta beliau ke dalam Dia, Omar berhasil menciptakan keunikan muzik Dia yang mengikut haluan melodic rock. Sayangnya, album Dia yang muncul di pasaran pada 1951 itu lebih banyak mengandungi lagu slow tidak benar-benar mempamerkan keunikan skill dimiliki oleh mereka. Malah album Dia juga jatuh sebagai salah satu album era rock kapak kategori langka dan tidak diketahui ramai. Selepas perpecahan Dia pada 1952, Omar Akira lebih aktif sebagai sessionis belakang tabir hingga ke hari ini. Lan Hasim. Seorang gitaris kreatif yang mempunyai banyak pengaruh muzik dari pelbagai genre adalah Lan Hasim. Sebelum aktif di dalam industri rock negara, jauh sebelum kumpulan-kumpulan underground mengedarkan demo tape ke luar negara, Lan Hasim terlebih dahulu pernah menghasilkan demo tape untuk pasaran muzik eksperimental dan alternatif luar negara. Antara projek beliau pada tahun 1986 seperti digambar ini dipanggil Lan Hasim and the President Garden, di mana beliau bekerjasama dengan Mi FTG di posisi bass dan Black Wings di posisi drum, dengan Lan Hasim sendiri di bahagian gitar serta keyboard dan juga penyusun muzik. Malah genre muziknya yang pelbagai itu juga sedikit sebanyak mempengaruhi kerja gitarnya untuk kumpulan-kumpulan yang kemudian, antaranya Urgent dan Gamma.
Selain dari seorang gitaris, Lan Hasim boleh bermain alat-alat muzik lain dengan baik dan juga menjadi penerbit muzik serta produksi di mana beliau masih aktif hingga ke hari ini. Man Scalia merupakan gitaris kumpulan Saga. Pada asalnya kumpulan ini menggunakan nama Scalia yang kemudiannya menjadi nama timbangan buat ahli-ahlinya. Saga pernah popular dengan lagu Suara Kerikil, Meniti Tiatian Api dan Mira Shalia. Namun di sebalik lagu-lagu slow rock komersil itu, kumpulan Saga bukanlah kumpulan rock biasa-biasa kerana mereka sebenarnya memperjuangkan konsep progressive heavy metal. Ia terbukti menerusi 3 lagu rancak mereka di dalam album tersebut yang mempunyai susunan muzik yang amat kompleks. Semua ahli muzik Saga mempunyai skill yang sangat tinggi, tetapi sayang, nasib mereka kurang baik di dalam industri muzik negara di zaman rock dahulu. Baik dari drama, bassis serta vokalisnya, semuanya mempamerkan skill yang cukup hebat. Mereka amat dikenali di komplek wilayah dahulu sebagai sebuah kumpulan yang mempunyai skill yang cukup dihormati, terutama buat gitaris mereka iaitu Man, yang amat dipengaruhi kerja-kerja gitar Shredder seperti Yngwie Malmsteen, Jason Becker, Paul Gilbert dan ramai lagi. Malah skill-skill menarik dan bermelodi juga turut dipamerkan beliau menerusi lagu-lagu slow yang majoritinya merupakan ciptaan mereka sendiri. Rol Velosa berasal dari keluarga seni di Karak, Pahang. Rol agak terkenal di sekitar Bentung, Raup dan Karak, Pahang, di mana mereka sering mendapat undangan persembahan untuk acara-acara keramaian di kawasan-kawasan tersebut. Keaktifan mereka di dalam muzik membuatkan Rol telah bermain gitar sejak usia kanak-kanak lagi. Dengan kebangkitan pengaruh muzik rock dan heavy metal di era 80-an, Rol mula mengkaji kerja-kerja gitar dari gitar-gitar hero ternama barat antaranya Marty Friedman, Yngwie Malmsteen, Jason Becker, Andy LaRocque dan ramai lagi. Pengaruh-pengaruh dari gitar-gitar hero ini mempengaruhi idea Rauf menghasilkan kerja gitar menarik dalam pembentukan kumpulan pertamanya, Velosa, yang turut dibarisi oleh adik-beradik dan saudara maranya sendiri iaitu D, An dan Zal. Selepas perpecahan Velosa, Rauf meneruskan kerjaya sebagai pemuzik sessionis di dalam kerja belakang tabir industri muzik negara. Dane Blues Country. Nama Dane Blues atau Dane Country mungkin tidak dikenali hari ini, namun sumbangan beliau untuk sejarah muzik country folk rock atau southern rock di Malaysia tidak harus dilupakan. Seperti namanya, Dane merupakan gitaris yang amat dipengaruhi oleh muzik country folk rock, di mana beliau turut membawa konsep ini melalui kumpulannya Wizards yang sempat muncul dengan sebuah album terbitan Warnada pada tahun 1988. Amat dipuji oleh rakan-rakan rockersnya di sekitar Kuala Lumpur atas skill memainkan lagu-lagu countrynya. Dane membawa corak yang berlainan untuk scene rock negara di zaman rock kapak dahulu. Al-Fatihah untuk Dane Country.
Alpha Buti. Berasal dari keluarga seni Buti, Alpha adalah salah seorang anak lelaki kepada pemuzik era 70-an dan 80-an Kesuma Buti. Keluarga mereka amat dikenali sekitar 80-an kerana memiliki studio rakaman sendiri yang banyak berjasa merakamkan album-album pelbagai genre, dari pop hingga ke rock di era 80-an. Seperti keluarganya, Alpha sememangnya dibesarkan dalam persekitaran seni, terutama sekali muzik, di mana beliau memilih gitar sebagai alat muzik utamanya dari kecil lagi. Meminati muzik rock dan heavy metal, Alpha bersama adik lelakinya Rumi menerajui sebuah kumpulan heavy metal yang dinamakan sebenar namanya Alpha, yang diuruskan oleh bapa mereka sendiri, Kesuma. Alpha dianggap gitar prodigi kerana mampu menghasilkan banyak flicks menarik menerusi lagu-lagu ciptaannya sendiri di dalam Alpha pada usia masih di bangku sekolah, dan kemudiannya lebih dikenali sebagai pemuzik sessionis hingga ke hari ini. Kia Vagrant. Nama yang cukup disegani di kalangan rockers menjelang awal 90-an kerana banyak terlibat sebagai orang kuat belakang tabir adalah Kia Vagrant. Berasal dari Sarawak, sebelum berhijrah ke ibu kota dan bermain muzik sepenuh masa, Kia amat dikenali di Sarawak sebagai salah seorang gitar hero yang cukup dihormati. Pernah bersama beberapa kumpulan antaranya Heavy Duty dan kemudiannya lebih dikenali melalui kumpulan Vagrant. Dengan skill gitar gabungan neoclassical shredding dan idea gitar yang harmonik, Kia mula aktif sebagai penerbit album, komposer serta music arranger untuk banyak album-album bermula awal 90-an. Namun hari ini, Kia lebih selesa dengan identiti yang low profile. Mus Satira. Walaupun hari ini nama beliau semakin disebut-sebut, itu pun disebabkan exposure mengenai beliau mula kerap muncul di media sosial. Namun begitu, Mus Satira masih boleh dianggap underrated disebabkan sebelum ini namanya jarang disebut umum. Meskipun begitu, sebagaimana Kia, Mus Satira juga antara gitar hero yang cukup disegani di kalangan rockers kerana perlibatannya di belakang tabir industri. Mula aktif di dalam industri muzik negara sebagai gitaris kumpulan Satira dan sempat muncul dengan 2 buah album pada 1989 dan 1991. Mus mula aktif sebagai gitaris sessionis selepas perpecahan kumpulan Satira dengan banyak bergiat aktif di dalam rakaman album-album artis 90-an kemudiannya. Malah, beliau masih aktif sebagai gitaris sessionis dan produser muzik hingga ke hari ini. Sham Left Right, Trigi. Nama Sham Left Right mungkin amat jarang didengari peminat rock negara. Malah kumpulan asalnya juga mungkin tidak ramai yang tahu. Sham Left Right merupakan gitaris kumpulan Senario, sebuah kumpulan rock dari Segamat Johor yang hanya sempat keluar dengan sebuah album sahaja pada tahun 1991 di bawah edaran PMI Records. Mula bermain gitar semudah usia 6 tahun di Segamat, Sham Left Right amat dikenali dengan skill permainan gitarnya yang lain dari yang lain, di mana beliau mampu bermain gitar dengan baik menggunakan 3 anggota tubuh badannya, kedua-dua tangan kiri dan kanan dan juga kaki, sekaligus mendapat julukan Sham Left Right atau Sham Trigi disebabkan skillnya itu. Malah selain dari skill mampu bermain dengan kedua-dua tangan serta kakinya, Sham Left Right juga merupakan seorang shredder gitaris yang banyak mengambil pengaruh kerja gitar dari shredder-shredder hero barat di zaman itu. Hari ini, Sham Left Right lebih aktif di kalangan scene music, jazz dan fusion antarabangsa.